Okey, baik. Kita lihat di sini tentang 9.3 iaitu fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Jika kamu ada sebarang soalan sepanjang kita belajar ni, kalau kamu ada sebarang soalan, boleh terus tulis dalam Zoom chat. Ya, terus tulis dalam chat untuk cikgu bacakan soalan kamu dan cikgu akan jawab. Okey? Jangan biar diri kamu tak tahu apa-apa. Okey, jadi take note benda ni. Baik. Kita lihat di sini iaitu fungsi pertempatan bandar dan luar bandar. Maknanya fungsi ni bermaksud peranan, kepentingan, tugas. Okay, fungsi tu maknanya apa? Tugas, kepentingan ataupun juga mungkin juga peranan. Ya, peranan pertempatan bandar. Maknanya peranan fungsi pertempatan di bandar dan pertempatan di luar bandar. Jadi, kawasan-kawasan pertempatan bandar ni dan luar bandar ni, kedua-duanya ada fungsi dia yang tersendiri. Fungsi dia yang memang tersendirilah. Dan fungsi pertempatan ini merujuk kepada peranan bagi sesuatu kawasan itu. Okay, yang merangkumi mungkin fungsi dari sudut ekonomi, mungkin dari sudut sosial, mungkin juga dari sudut kerajaan ataupun dari sudut governance. Baik, kita tengok dulu fungsi pertempatan bandar. Okay, fungsi pertempatan bandar. So, dari sudut ekonomi, okay, baik, dari sudut ekonomi, apa itu ekonomi, cikgu? Baik, dari sudut ekonomi iaitu dari sudut kegiatan yang boleh menjana pendapatan. Ya. Jadi, berkembang seiring dengan fungsi pembangunan sesuatu kawasan, pertempatan bandar iaitu pertempatan bandar dalam menjana, to generate income, menjana pendapatan penduduk dan juga negara. Jadi, bagaimana sesuatu bandar itu boleh generate income kepada penduduk-penduduk di situ dan juga seluruh negara. So, kalau kita lihat sebagai contoh, kita lihat di atas dulu, iaitu dari sudut bandar pelancongan dan bandar pelabuhan. Kita tengok, ada sesetengah bandar terkenal dengan kegiatan pelancongan, iaitu bandar pelancongan. Iaitu, kalau kita lihat, banyaklah aktiviti-aktiviti pelancongan di situ. Jadi ini menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan juga sektor pelancongan. Sebagai contoh, Port Dickson, di mana? Di Negeri Sembilan dan juga Bandaraya Melaka di Melaka. So kita tahu kedua-dua bandar ini adalah bandar pelancongan. Maksudnya apa? Ramai orang datang ke Port Dickson dan ramai orang datang melancong di Bandaraya Melaka. Jadi banyaklah peluang pekerjaan untuk pelancongan ini. Sebagai contoh, seperti kalau di Port Dickson, Port Dickson terkenal dengan pusat perkelahan. Dengan pantainya yang bersih, ramai bermandi-manda kan. Jadi apakah kita kata kegiatan ekonomi yang boleh menghasilkan duit kat situ? Menghasilkan pendapatan, iaitu menyediakan kemudahan penginapan, chalet, hotel, resort. Itu banyak disediakan di Port Dickson. Jadi ini menawarkan peluang pekerjaan. Seperti apa? Seperti peluang pekerjaan seperti pekerja-pekerja hotel, housekeeping punya pekerja. Kemudian juga menawarkan peluang pekerjaan seperti menyediakan bot-bot ataupun permainan seperti kayak. Kemudian boleh berniaga seperti makanan, minuman di sepanjang pantai Port Dickson. So itu dikatakan sebagai menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam sektor perniagaan dan sektor pelancongan. Jadi ini untuk bandar-bandar yang ada pelancongan je. Kalau tak ada pelancongan, kamu tak boleh buat lah.
Kamu kena tahu bandar tu terkenal dengan apa? Pelancongan. Jadi kegiatan pelancongan lah yang boleh menghasilkan pendapatan. Baik. Yang kedua, kita tengok iaitu bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan ialah bandar yang melibatkan urusan import dan juga ekspor. So, penduduk yang tinggal di bandar ini akan terlibat dalam sektor perkapalan dan juga penguatkuasaan maritim. Cikgu, ekspor tu apa, cikgu? Okey, baik, bagus soalan tu. Import dan ekspor. Baik. Apa itu import? Baik, import bermaksud membawa masuk barang daripada luar ke dalam negara. Itu import. Ya, contoh barang-barang import adalah seperti barang-barang kan kita di Malaysia banyak mengimport atau membawa masuk barang seperti telefon bimbit, seperti komputer, laptop, PC. Itu kita import, bawa masuk. Ekspor pula, kereta, betul Darwish, kereta kita import, bawa masuk daripada Jepun, contohnya Honda, Toyota, kita bawa masuk ke dalam Malaysia. Kalau ekspor pula adalah kita menghantar barang kita ke luar negara. Contohnya barang apa yang kita selalu hantar ke luar negara, cikgu? Buah durian. Buah durian. Kemudian juga kereta. Jangan lupa kita juga adalah pengeluar kereta. Kita adalah pengeluar kereta Proton dan juga pengeluar kereta Pro 2. Di mana Proton, banyak negara telah memiliki menggunakan kereta Proton. Seperti di Britain pun pakai kereta Proton. Britain pun pakai kereta Proton. So kita telah mengekspor, menghantar keluar barang-barang kita ke luar negara. Jadi kalau nak import ekspor ini berlaku di mana? Berlaku di pelabuhan. Sebab di pelabuhan itulah barang-barang ini akan naik kapal dan keluar daripada negara kita. Ataupun bila kita import, di pelabuhanlah barang-barang itu akan sampai. Jadi itulah import dan ekspor. Bagus soalan tu. Jadi kita kena faham, bandar yang ada import dan ekspor. Dan bandar itu ada pelabuhan. Contoh pelabuhan apa? Iaitu seperti kalau kita lihat di sini, seperti pelabuhan Pasir Gudang di Johor, ataupun pelabuhan Kelang di Selangor, Georgetown di Pulau Pinang, Bintulu di Sarawak, dan juga Teluk Sepanggar di mana? Di Sabah. So, inilah dia fungsi dari sudut ekonomi. Bandar-bandar pelancongan dan bandar pelabuhan. So mungkin sekejap lagi kalau sempat kita akan pergi tengok bandar-bandar ni nak. Kita pergi tengok bandar-bandar ni. Bandar-bandar pelancongan, bandar-bandar pelabuhan, kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Kemudian kita tengok yang ketiga di sebelah kanan, iaitu bandar perindustrian. Bandar perindustrian maknanya bandar yang mempunyai pelbagai kegiatan industri. Maknanya kegiatan perkilangan. Dan kebanyakan penduduk akan bekerja dalam bidang pengeluaran, bidang kejuruteraan dan juga bidang teknikal. Contohnya Shah Alam di Selangor dan juga Perai di Pulau Pinang. Sebab itu kalau kita lihat Shah Alam dan Perai memang banyak kilang. Kerana apa? Kerana bandar itu bandar perindustrian dan kilang-kilang itu akan mengeluarkan banyak produk. Pelbagai pengeluaran ada di bandar-bandar ini. So bandar ini dipanggil apa? Bandar perindustrian. Bandar perindustrian. Baik. Seterusnya, kita tengok ada juga bandar di sebelah kiri ni, bandar perlombongan. Bandar perlombongan iaitu bandar yang berkembang akibat penerokaan sumber mineral. Maknanya sumber bawah tanah. Dan ini akan menawarkan pelbagai peluang pekerjaan dalam kegiatan perlombongan dan juga cari gali.
Okey, cari gali. Contohnya Bintulu di Sarawak dan juga Kerteh di Terengganu. Yang mana kedua-dua ini berfungsi sebagai bandar perlombongan juga, iaitu bandar perlombongan apa? Petroleum dan juga gas asli. Kan? Memang. Okey, Bintulu memang famous. Memang famous dengan okey bandar perlombongan petroleum. Dalam geografi memang banyak Bintulu ni. Jangan lupa ya. Jangan lupa invite cikgu pergi rumah kamu time hari raya nanti. Okey, baik. So itu bandar perlombongan. Okey. Rasa special Okey. Baik. Dan juga kita lihat bandar teknologi maklumat. Satu lagi bandar iaitu bandar teknologi maklumat iaitu bandar ICT. Bandar ICT ni berperanan mengembangkan bandar ini mengembangkan teknologi maklumat dan telekomunikasi ataupun ICT. Terdapat pelbagai peluang pekerjaan yang melibatkan penggunaan ICT di bandar-bandar inilah, termasuklah pemasaran dan juga pengaturcaraan komputer. Contoh bandarnya Cyberjaya di Selangor dan juga Taman Teknologi Malaysia iaitu di Kuala Lumpur. So inilah dia kita kata sebagai peranan bandar dari sudut ekonomi. Iaitu dari sudut ekonomi bandar ada bandar pelancongan, ada bandar pelabuhan, ada bandar perindustrian, ada bandar perlombongan dan juga ada bandar untuk teknologi maklumat. Baik. Ada soalan nak tanya? Ada tak soalan nak tanya tentang mana-mana bandar? Ataupun mungkin kamu rasa nak tanya tentang sesuatu? Ada nak tanya tak? Ya. Ada yang tak faham ke? Faham semua? Okey, Harshita kata tak ada. Okey, dah faham semua. Faham sangat-sangat. Okey, baik. Bagus. Terima kasih banyak Syahim dan juga Alia Alisa. Okey. Kalau begitu, okey, kita akan seperti mana yang cikgu telah janjikan, okey, kita akan lihat bagaimanakah kita kata sebagai bandar-bandar ini. So kita nak pergi melawatlah. Kita pergi melawat. So kelas geografi takkan kita nak baca je kan? Kita mesti melawat bandar-bandar ini, barulah kita boleh faham dengan jelas. Ya, dengan jelas. Baik. Jom kita terbang. Dan kita bergerak pergi ke mana? Okey, jom lawat rumah saya. Aduh. Okey. Nak lagi buat lawatan? Aduh. Okey, baik. Mula-mula kita pergi ke bandar pelancongan. So dalam bandar pelancongan, kita belajar tentang Port Dickson dan juga Melaka. So kalau kita lihat Port Dickson dan juga Melaka terletak di sini, iaitu Port Dickson di Negeri Sembilan dan juga Melaka. Tak jauh pun Port Dickson dengan Melaka. Dan kalau kita lihat Port Dickson ini memang terkenal dengan bandar pelancongan. Kerana apa ya? Kerana bandar ini, Port Dickson ini sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, daripada Port Dickson, bandar Port Dickson ni sampailah ke bawah ni ya. Sampailah ke bawah ini. Dan sampai ke sini dan ke sini. Pantai dia sepanjang kita kata sebagai 23 km sampai Pasir Panjang tu. 23 km tu sepanjang-panjang itulah pantai yang kamu boleh mandi-manda. Yang kamu boleh mandi-manda sepanjang pantai tu. Ya, betul. Nama tempat Sirusa tu nama tempat. Nama tempat Sirusa. Sirusa tu nama tempat. Jadi inilah pantai pelancongan yang mana ramai orang datang ke sini dan Port Dickson menjadi bandar pelancongan. Banyak tempat lah. Seperti iaitu seperti Teluk Kemang, Sirusa, kemudian Cape Rakado. Banyak rusa kan cikgu? Tak adalah, ada nama gelaran je. Kemudian ada Pantai Cermin, kemudian juga ada seperti ini iaitu yang kita kata hibiscus
Okay, Lexus Hibiscus pun ada. Okay. Kemudian juga kalau kita lihat di atas tu, okay, ada pusat ikan hiasan Port Dickson. Okay. Kemudian kalau kita lihat ada juga okay, Pulau Bagan, Pulau Bagan Pinang. So sepanjang-panjang ni semua pantai. Jadi sebab itu dia terkenal sebagai okay, bandar pelancongan. Dan okay, satu lagi bandar pelancongan yang disebut dalam buku teks kita adalah Melaka. Ini dia. Dan Melaka bukan di tepi pantai. Melaka dikenali sebagai bandar bersejarah. Kerana apa? Banyak kawasan yang bersejarah. Seperti ni Perigi Hang Tuah. Kemudian juga terdapat juga kawasan-kawasan seperti Famosa. Okey, yang ini kan. Okey, Famosa di sini. Okey, dan juga pelbagai kawasan bersejarah. Sebab itu ramai pelancong datang okey untuk melawat Bandaraya Melaka okey sebagai kawasan pelancongan. Jadi sebab itu di kawasan Melaka ni okey kalau kamu lihat banyak okey hotel-hotel, chalet-chalet, okey resort macam tu juga okey di Port Dickson ada banyak resort untuk pelancongan. Baik. Itu yang pertama, bandar pelancongan. Yang kedua, kita nak tengok bandar, iaitu bandar apa? Bandar perlombongan. Iaitu seperti di Kertih dan juga di Bintulu. Kalau Kertih, kat mana Kertih? Kertih tu di Terengganu. So kalau kita lihat di sini, itu dia. Di Kertih. Okey. Kalau kita lihat di Kertih, inilah dia bandar yang terkenal dengan perlombongan petroleum dan juga iaitu gas asli. Ini Kertih. Okey. Jadi kalau kita lihat ni ada perumahan Petronas lagi. Ya, perumahan Petronas. Okey. Dan di manakah perlombongan tu? Perlombongan itu tidak berlaku di sini. Perlombongan tu sebenarnya jauh di tengah laut. Di tengah laut perlombongan tu jauh di tengah-tengah laut. Tetapi Kertih dan Kertih ini akan menjadi pusat penapisan petroleum dan juga gas asli. Dan kalau kita lihat inilah dia Kertih. Kamu nampak ni? Ini bukan rumah ini pusat penapisan petroleum. Nampak tak? Macam-macam rupa ada pusat penapisan petroleum ni. Okey. Macam tangki pun ada kan. Ini pusat penapisan petroleum. Dan kalau kita lihat, mungkin boleh tengok ke? Nampak tu. Okey, pusat penapisan petroleum. Jadi ini yang kita katakan sebagai di mana ni? Di Kertih. Ya. Di Kertih, pusat penapisan petroleum dan juga gas asli. Okey. Baik. Kalau kita lihat ini, baik, satu lagi yang kita nak lihat tentang pusat penapisan petroleum ataupun kita kata bandar perlombongan adalah iaitu di Bintulu. Di manakah Bintulu? Bintulu iaitu di Sarawak. So kalau kita tengok di Sarawak ni maknanya kita kena cross lah. Cross ke sini. Okey, dan kita akan sampai ke Bintulu. Ini Bintulu. Okey. Mungkin kamu tahu sejarah Bintulu. Bintulu ni sebenarnya nama apa? Kan? Bintulu ni sebenarnya nama apa? Okey. Baik. Soalan kebat. Alamak. Soalan kebat Okey. Bintulu. Okey, Bintulu sebuah bandar yang ada memiliki dia punya airport dia sendiri ada dia punya airport dia sendiri dan dia adalah bandar perlombongan. Okey, Bintulu adalah bandar perlombongan di mana juga Bintulu adalah pusat penapisan petroleum. Pusat penapisan petroleum. Kat mana pusat penapisan petroleum dia? Okey, kalau tak cikgu kawasan dia di sini di Tanjung Kidurong ni. Dia. Okey, di kawasan Tanjung Kidurong kalau tak salah cikgu.
Kawasan ini yang terdapatnya, ini dia. Okey. Sekolah kamu, sekolah mana ni? Sekolah mana ni? Apa, Kidurung ni ke? SMK Kidurung, SMK Asyakirin. Mana ada SMK Asyakirin? Oh ni. Oh ni, SMK Asyakirin ni. Sekolah Menengah Kebangsaan. Oh, Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin ni. Okey. Baik. Dan tak jauh daripada sekolah menengah kamu ni, sebenarnya terdapatnya Bintulu CGT. And Tanjung Kidurong Power Plants. Nampak tak? Dan ini adalah pusat, pusat kita kata pembekalan elektrik, dan di sini ada pusat penapisan petroleum. Kamu nampak ni? Pusat penapisan petroleum dan juga gas asli. Jadi inilah di Bintulu, tak jauh daripada sekolah Gwen, iaitu sekolah apa? Sekolah Asyakirin, SMK Asyakirin. Habis kamu tinggal kat sini ke Asyakirin? Kat Asyakirin. Kamu tinggal kat sini ke Gwen? Salah orang cikgu. Oh tak. Kan? Maksud tinggal kat mana? Habis kamu tinggal kat mana sekitar kawasan ni? Okey. Jadi Asyakirin pula. Mana SMK Asyakirin? Ni SMK Asyakirin ni. Cantik. Besarnya. Besar. Gwyn, you tinggal mana? Bintulu lah. Dalam besar lagi kan. Kau ni. Ni kan kat Bintulu ni. Okay. Ini Sekolah Menengah Kebangsaan Asyakirin. Banyak budak berempit. Oh, okey. Banyak budak rempit okey. Oh, ini sekolah dia. Besar, memang besar lah. Oh, okey, di sini. Rahsia. Okey, atas bukit lagi. Okey, daripada atas bukit lagi. Okey. Baik, ini di mana? Di Tanjung Kidurong. Okey, di Tanjung Kidurong. So, ini adalah di Bintulu, di mana Bintulu adalah bandar perlombongan. Ya. Oh, ya ke? Dulu saya sekolah. Amir stalker. Baik. So kita telah lihat bandar perlombongan, dan juga kita telah lihat bandar pelancongan. So kita nak tengok pula bandar perindustrian. Bandar perindustrian sebenarnya terletak di Shah Alam. Bandar perindustrian terletak di Shah Alam. Shah Alam ni tempat Amin ni. Ni di mana ni? Iaitu di Shah Alam. Di Shah Alam ini. Inilah dia Shah Alam, dan Shah Alam memang terkenal dengan besar dan terlalu padat. Shah Alam tak payah cerita lah, memang terlalu padat. Taklah ibu negara Selangor. Bukan ibu negara, ibu negeri. Ibu negeri. Baik. Dan kalau kita lihat, Shah Alam memang terkenal dengan kawasan-kawasan perindustrian. Ini kebanyakannya di Seksyen 15 ni. Ini banyak kilang-kilang ni. Okay. So inilah dia banyaknya. Banyak kilang-kilang yang menunjukkan ini kawasan perindustrian di Shah Alam. Okay. So bandar perindustrian kita telah pun tengok. Okay. Dan seterusnya kita tengok iaitu bandar apa lagi selain daripada bandar perindustrian, bandar perlombongan, bandar pelancongan, dan juga ada bandar apa ya yang kita belajar tadi? Iaitu bandar apa tadi? Cuba bagi tahu sikit bandar apa yang kita belajar tadi? Bandar pelancongan, bandar perlombongan, bandar perindustrian, dan juga bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan. Iaitu contohnya di Kelang. Kalau kita lihat di Kelang, ada bandar pelabuhan. So ini Port Kelang, Pelabuhan Kelang. Dan Pelabuhan Kelang, Cikgu. Tempat yang paling famous di Malaysia apa? Tempat yang paling famous di Malaysia?
Kalau tempat yang paling famous di Malaysia dah tentulah ibu negara kita iaitu Kuala Lumpur. Ayo, apa lah you? Kuala Lumpur yang paling terkenal dan ini kawasan Port Klang dan kalau kita lihat Port Klang ni asalnya adalah satu kawasan yang ada pelabuhan. Di mana pelabuhan? Inilah dia pelabuhan. Pelabuhan ialah bandar di mana tempat untuk import dan ekspor kan. Kalau kamu lihat inilah dia. Yang ini adalah dia punya tempat untuk menurunkan barang-barang daripada kapal. Dan ini adalah dia punya kontena dia yang disusun. Kontena-kontena yang disusun banyak-banyak di sini. So inilah dia pelabuhan import dan ekspor. Bandar pelabuhan. Dan sekarang ni pelabuhan Klang lagi bertambah besar. Dengan Ni kuncinya. dengan adanya bandar pelabuhan seperti ini iaitu inilah dia di Westport. Ini lagi besar kalau korang tengok ini bandar ni lagi besar iaitu pelabuhan ni lagi besar di mana banyaknya kontena-kontena ni dan di sebelah kiri ni nampak tak ada kapal-kapal yang sedang berhenti tu. Dan di atas kapal tu banyak kontena-kontena, nampak tak tu? Berarti kan? Nampak tak? Yang sebelah kanan tu semua susunan kontena-kontena yang bawa barang. Yang sebelah kiri tu adalah kapal-kapal yang sedang diangkut barang-barangnya. Kontena-kontena tu. So inilah kita katakan sebagai bandar pelabuhan. Jadi sekarang kita dah faham. Inilah dia bandar pelabuhan seperti pelabuhan Klang. Right. So kita telah lihat tentang bandar pelabuhan. Jadi kita akan sambung pula iaitu berkaitan dengan iaitu kita lihat dari sudut sosial pula. Dari sudut sosial. Baik, apa itu sosial? Baik, Pak Kontinen. Sosial ni, ramai yang sebenarnya kita selalu sebut sosial. Sebenarnya sosial ni merujuk Social kepada bukan ke backward? tak, masyarakat. Sebab Sosial bermaksud masyarakat. Bermaksud masyarakat. Bermakna Tapi memang backward kan cikgu social tak. sebenarnya. Iyalah cikgu. Fungsi Cikgu saya kata memang betul. tak. Yes. Fungsi bandar dalam menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada penduduk. Nampak tak? Menyediakan kemudahan kepada penduduk. Maknanya untuk apa? Untuk masyarakat. So apakah fungsi bandar kepada masyarakat? So itu dipanggil sosial. Jadi kalau kita lihat fungsi daripada sudut sosial ialah yang pertama iaitu bandar diraja. Bandar diraja ni biasanya merujuk kepada apa tahu? Bandar yang menjadi tempat terletaknya istana iaitu kediaman rasmi bagi sultan atau raja. Jadi daripada sini wujudlah peluang pekerjaan kepada penduduk setempat disebabkan oleh aktiviti pelancongan. Maknanya orang datang situ untuk melawat istana, nak jumpa sultan. Contohnya di Pekan Pahang. Pekan adalah bandar diraja bagi negeri Pahang. Kuala Kangsar adalah bandar diraja bagi negeri Perak. Dan Arau di Perlis adalah bandar diraja bagi negeri Perlis. So itu bandar diraja. Baik, bandar diraja tak banyak kat Malaysia. Arau kat Perlis, betul. Arau kat Perlis. Baik, kalau bandar diraja di Selangor, bandar diraja dia apa? Bandar diraja di Selangor, bandar diraja dia, apa nama bandar diraja dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau bandar diraja Selangor. Shah Alam. Selangor bandar dirajanya adalah Klang. Klang Gate. Klang, bukan Klang Gate, Klang. Klang Gate tu Klang Gate tu Empangan. Klang Gate Empangan saya ingat tak. Baik, itulah dia bandar diraja. Yang kedua iaitu bandar pendidikan. Iaitu terdapat institusi pendidikan tinggi
yang menawarkan peluang pekerjaan. Maknanya terdapat IPT, ya, institusi pendidikan tinggi, seperti ada universiti kat situ, ada college kat situ. So itu dipanggil bandar pendidikan. Jadi wujudlah peluang pekerjaan sebagai pensyarah ke, kaki tangan institusi pengajian tinggi ke, contohnya di Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Di mana? Di Tanjung Malim. Tanjung Malim, Perak. Dan satu lagi adalah bandar satelit ataupun bandar satelit. Bandar satelit ni berperanan sebagai bandar sokongan, ya, bandar sokongan kepada bandar utama. Dan terdapat banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, contohnya Petaling Jaya dan juga Senawang. Ya. Bandar satelit ini maknanya apa tahu? Bandar yang berperanan sebagai bandar sokongan kepada bandar utama. Jadi kalau cikgu, Petaling Jaya tu bandar sokongan, bandar utama dia apa? Bandar utama dia Kuala Lumpur. So Kuala Lumpur bandar utama, bandar satelit dia ialah bandar Petaling Jaya. Kalau di Negeri Sembilan, bandar utama dia ialah Seremban. Bandar satelitnya adalah Senawang. Jadi bandar satelit ini menyokong bandar utama. Itu dipanggil bandar satelit. Jadi kita lihat dari sudut sosial ada bandar diraja, ada bandar pendidikan dan juga ada bandar satelit. Rupanya banyak fungsi bandar dia. Memang banyak. Ya, memang banyak. Dan kalau kita lihat itu dari sudut sosial, dari sudut masyarakat. Dan daripada sudut kerajaan pula, banyak. Kerajaan merujuk kepada fungsi bandar itu yang berkaitan dengan dasar kerajaan ataupun pentadbiran. Contoh, bandar pertahanan. Maknanya bandar ini menempatkan adanya pangkalan tentera yang menjadikan bandar ini berkembang sebagai kawasan pertempatan yang lebih besar lah. Maknanya bandar tentera tu, bandar pertahanan tu sebab ada pangkalan tentera. Contoh, di Lumut, Perak dan juga di Port Dickson. Port Dickson ada ke pangkalan tentera? Ada. Ada pangkalan tentera. Siap dengan kereta kebal lagi kau? Ada. So, Port Dickson juga terkenal sebagai bandar pertahanan. Ya. Dan juga bandar pelancongan. Kadang-kadang satu bandar tu ada 2-3 fungsi dia. Satu bandar ada lebih daripada satu fungsi. Sebagai bandar pertahanan, sebagai bandar pelancongan. Itu. Ya. Dan kalau kita lihat yang seterusnya iaitu bandar sempadan. Berfungsi sebagai pintu keluar masuk negara. Jadi kegiatan pelancongan dan perdagangan yang rancak, sebagai contoh, bandar Rantau Panjang di Kelantan dan Padang Besar di Perlis. Itu memang bandar-bandar tu adalah keluar masuk Malaysia ke Thailand, Thailand ke Malaysia kan. So bandar kita kata bandar sempadan, iaitu pintu keluar masuk daripada negara. Dan bandar dari sudut kerajaan, bandar ini bandar pentadbiran. Ini memang hampir semua negeri ada. Iaitu berfungsi sebagai ibu negeri, ibu negara atau pusat pentadbiran. Jangan kau tanya di mana. Kalau cikgu ada ibu negeri, kat mana ayahnya? Tangan kau kakak. Ibu negeri memang ada, ayah negeri tak ada. Ibu negara ada, ayah negara tak ada. Jangan kau tanya. Jangan kau tanya. Ada kemungkinan besar ibu negeri dan ibu negara ini adalah ibu tunggal. Tak ada ayah. Okey. Siapa tu? Ada yang tanya siapa tu? Okey. Baik. Menawarkan, bandar pentadbiran ini menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan kepada penduduk. Sebagai contohnya Putrajaya. Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan. Kemudian Kota Kinabalu di Sabah. Kuantan di Pahang, Kangar di Perlis, Shah Alam di Selangor, Ipoh di Perak. Itu semua adalah ibu negeri. Jadi
kita dah faham bahawa sebenarnya okey, bandar ni memang banyak fungsi dia. Bandar pertahanan, bandar sempadan, bandar pentadbiran dan sebagainya. Jadi, okey, apa yang kita kena ingat iaitu kategori-kategori dan juga jenis-jenis bandar tersebut. Kan ayah ayah dah lari. Ayah lari ke mana? Kan. Kesian ayah tu, tak cukup tanah lagi. Okey. Baik. Kalau kita negara lain ya. Okey, baik. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, inilah dia ibu kita nak tengok kepada bandar-bandar. Dan kita beri tumpuan kepada bandar sempadan. Okey, kita nak tengok sempadan antara negara kita Malaysia dengan Thailand, dan di sini ada satu bandar okey, iaitu bandar apa ni? Ni Rantau Panjang. Okey, Rantau Panjang bukan sungai ke? sungai tu Sungai Golok. Buat ceramah. Masalahnya Rantau Panjang kan sungai. Ceramah tentang Bukan. ceramah. Bukan. Kita tengok contohnya untuk pengetahuan kamu, okey, ni cikgu nak terangkan dari sudut sejarah Dari sudut sejarah dulu semua ni semua ini adalah satu Betul ke kawasan. muka dia tu, bah? Kenapa Ashraf? Ashraf? Ashraf. Okey. Baik, untuk pengetahuan kamu, dulu semua Ya. kawasan ini adalah satu tempat. Okey, satu tempat. Tetapi oleh kerana perjanjian British dengan Siam, maka semua kawasan ini telah terpisah. Okey, terpisah melalui sungai. Maknanya apa? British kata apa? Okey, ni ada Sungai Golok. Okey, Sungai Golok ini sebelah kiri Sungai Golok akan menjadi Thailand, maka sebelah kanan ini akan menjadi Kelantan. So dia akan jadi dua negara yang berbeza. Betul. Apa dia? Kan saya kata sungai. Betul lah. Itu Sungai Golok. Yang cikgu cakap Rantau Panjang. Rantau Panjang kan sungai Golok. Ya Allah, sungai. Sebab Rantau Panjang kan maksud sungai yang panjang kan. Bukan? Mana ada rantau tu sungai? Bukan. Betul cikgu. Kan? Jadi kalau kita lihat sebelah kanan itu adalah Rantau Panjang, bandar Rantau Panjang, dan di sebelah kiri itu adalah kawasan dah Thailand. Okey, faham. Jadi brother ni kena tengok map. Itulah dia kena tengok map. Inilah dia. Ini bandar sempadan. Okey, bandar sempadan. So kalau kita nak pergi ke Thailand, walaupun jarak dia tak jauh pun. Okey, sebelah-sebelahnya, tetapi Perak dekat dengan Thailand. Perak pun dekat dengan Thailand sebenarnya. Ini di Kelantan. Kalau kita tengok di Perak, Boleh ke pergi Thailand guna bas? boleh, tapi kena ada pasport. Kena ada pasport untuk cross tu. Cikgu, saya nak pergi lagi lah Royal belum tu. Royal belum tu. Royal Best belum. gila cikgu. Sebab hari tu saya pernah pergi. Okey. So nama dia pun belum. So belum boleh pergi lagi Okey, Boleh sama. lah. Okey, baik. Seterusnya. Okey, satu lagi bandar yang kita nak tengok, bandar sempadan, iaitu Padang Besar. Ini Padang Besar. Padang Besar. Macam mana Padang Besar? Okey, Padang Besar ini sebuah bandar, sama juga kes dia. Okey, Padang Besar ini sebenarnya adalah kawasan, seluruh kawasan ini dulu sebenarnya adalah satu bandar. Pasal terpisah sebabkan British. Sebab British juga telah buat sempadan. So dia kata sempadan kawasan ini mengikut sungai. Jadi kalau sungai itu yang sebelah atas itu jadi Thailand, sebelah bawah itu menjadi negeri Perlis. So inilah bandar Padang Besar, iaitu bandar sempadan. Bandar sempadan. So dia sempadan dia mengikut aliran sungai. Aliran sungai di sini. So kalau nak masuk keluar, perlunya ada pasport. Perlunya ada pasport. Namun begitu selalu juga di mana berlaku pencerobohan di sepanjang sungai ini. Pencerobohan orang-orang Thailand masuk ikut sungai, orang Malaysia pun cross pergi Thailand ikut sungai.
Kan sebab tak ada orang jaga. Tapi sebenarnya sepanjang ni, okey, jangan main-main ya, ada askar. Okey, askar itu boleh memburu kamu. Okey, kalau kamu cross sempadan ini. Okey, kalau kamu Cikgu, cross sempadan ini. Ya. tanya, walaupun kita tak cross lagi, kita ada dekat tepi dengan sungai itu, dia akan bunuh juga ke? Tak. Kalau tepi sungai ni tak ada. Tapi kalau kita cross ke sana, maknanya kita telah melanggar sempadan. Maka kita boleh ditahan kerana menceroboh. Ya, kerana menceroboh tanpa izin. Boleh apa? Kan? Tak boleh menceroboh tanpa Sebab izin, so orang tak boleh. pernah jajah kita punya negara mah. Habis takkan kita pula nak jajah? Kan? So kita balas balik. Kita balas dendam. Tak baik. Balas dendam tak baik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Balas dendam tak Okey. baik. Astaghfirullahaladzim. Okey. Baik. Dan kalau kita lihat sempadan ini akan melalui sungai-sungai semua ni. Okey, dan akhirnya akan melalui kawasan hutan-hutan yang tebal. Okey, melalui kawasan seperti apa? Okey, seperti di negeri ini di negeri Kedah, dan dia akan masuk ke negeri Perak. Okey, negeri Perak juga bersepadan dengan Thailand. Okey, so inilah dia kawasan Tasik Kedah, dan juga di atas ni adalah Perak dan juga Thailand lah. Jadi ya, ini adalah bandar sempadan. Ya masih. Okey, baik. Seterusnya kita nak tengok, okey, contoh satu lagi iaitu kita nak tengok bandar pentadbiran. Kalau untuk Johor, okey, bandar pentadbiran ialah Johor Bahru. Okey, Johor Bahru menjadi bandar pentadbiran bagi negeri Johor. Dan begitu, walaupun begitu dia sangat berhampiran dengan sempadan Singapura. Cikgu, Sempadan Singapura. mana ibu negeri situ. Johor Bahru kat sini, ni Johor Bahru. Okey, ni Johor Bahru, dan di sebelah daripada sempadan ini adalah Singapura. Ini dah sampai Singapura lah. Singapura. Ni Singapura. Bestnya saya nak pergi Singapura. Singapura best. Apa yang bestnya Singapura? Sebab Kan? masa saya kecil best Itu masa kau kecil. Sekarang kau dah besar, mesti tak best. Kalau kau nak Best best lagi, pergi kecil, menjadi kecil balik. Okey, Best baik. Okey. Cikgu, Okey. dulu Baik tau cikgu. Dah Ya. cikgu mengkuli saya. Dia Amin. Apa dia? Cikgu, dulu Singapura dengan Malaysia bersatu kan cikgu? Ya, dulu Malaysia dengan Singapura bersatu. Betul. Kenapa Tetapi diorang tak bersatu dah? kenapa diorang tak bersatu dah?